killed by the virus will probably die in the fighting. So maybe this is it. This is how it ends pretty soon. Hai guys, selamat kembali ke Gubi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini kita akan melihat sebuah misteri tentang coronavirus. Masih banyak lagi misteri menyelubungi coronavirus ataupun COVID-19 ini. Apa tidaknya semasa video ini dibuat, coronavirus adalah sebuah virus yang baru, sehingga kan rawatan untuk virus ini belum lagi ditemui. Sejak kebelakangan ini banyak teori-teori pelik yang kita dengar. Ada yang percaya coronavirus ini adalah hasil buatan manusia, ada yang percaya ini adalah agenda Illuminati, ada juga yang percaya ini pula adalah buatan kerajaan China untuk meruntuhkan ekonomi Amerika. Dan yang paling banyak dikongsikan ialah teori orang-orang yang tahu tentang coronavirus pada masa lalu membuat ramalan. Kononnya, coronavirus akan terjadi pada masa hadapan. Bayangkan ada ramalan tentang coronavirus dibuat 500 tahun sebelum ia terjadi. Ada juga yang diramalkan di dalam siri K-drama ataupun Korean drama yang sehingga hari ini menimbulkan tanda tanya. Ingin saya ingatkan supaya kita jangan terlalu taksub dengan ramalan-ramalan ini. Mungkin ada ramalan yang disalah erti dan mungkin ada ramalan yang kebetulan. Jalankan penyelidikan anda sendiri. Menarik, hari ini kita akan melihat orang yang meramal coronavirus sebelum ia terjadi. Ramalan Nostradamus. Nostradamus adalah seorang ahli astrologi dan ahli fizik yang hidup di Perancis pada abad ke-15 dahulu. Lebih tepat lagi dari tahun 1503 sehingga 1555. Hasil kerja dia yang terkenal sehingga hari ini ialah sebuah buku, sehingga kan ada yang terlalu obses dengan dia dan menganggap dia adalah seorang nabi. Buku tersebut bertajuk Les Prophéties. Satu buku koleksi 942 puisi yang kononnya meramal masa depan. Contohnya puisi yang meramalkan Perang Dunia, Revolusi Prancis, kematian kerabat diraja, sehingga kan ramalan Donald Trump menjadi presiden. Dan menjadi tular baru-baru ini di social media ialah ramalan yang dibuat tentang satu wabak yang akan melanda bumi yang hari ini ramai percaya itu kononnya adalah ramalan untuk coronavirus. Coronavirus. Puisi di dalam bahasa Inggris ini pada asalnya di dalam bahasa Perancis dan kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Melayu supaya semua boleh faham. Puisinya berbunyi, berdekatan dua pagar di antara dua kota, akan ada satu kesakitan yang kita tidak pernah lihat. Kelaparan di dalam wabak. Orang mati disebabkan keluli. Menangis kepada Tuhan yang tidak mati untuk mendapatkan kelegaan. Walaupun ramai yang percaya dengan ramalan Nostradamus ini, masih ramai juga yang skeptikal ataupun tidak percaya. Ini disebabkan tiada bukti kukuh di dalam penulisan puisi tersebut yang menyebut tarikh ataupun bila wabak tersebut terjadi. Selain itu, tiada ciri-ciri coronavirus juga disebutkan. Ada yang menganggap itu hanyalah penulisan biasa yang disalah tafsirkan oleh setengah pihak yang obses dengan ramalan-ramalan Nostradamus ini. Apa tidaknya, ada ramalan Nostradamus yang sebelum ini memang betul-betul terjadi. Seperti ramalan The Great Fire of London pada tahun 1963 dan ramalan kematian John F. Kennedy. Namun begitu, itu tidak menjaminkan apa yang ditulis olehnya pasti akan menjadi kenyataan. Mungkin juga itu hanyalah satu kebetulan semata-mata ataupun maksud yang disalah artikan. Seterusnya, ramalan Bill Gates pada tahun 2015 dahulu. Ini pula ialah ramalan Bill Gates semasa dia memberikan ucapan di TED Talks pada tahun 2015 dahulu. Ucapan yang bertajuk wabak seterusnya, kita belum bersedia. Memulakan ucapan, katanya, semasa dia membesar dulu, ancaman yang paling digeruni oleh penduduk dunia pada masa itu ialah perang nuklear. Sekarang ni, di zaman moden ini, ancaman yang paling besar ialah virus. Katanya kalau ada benda yang akan membunuh 10 juta manusia di dekad yang akan datang, bukannya perang, tetapi sebuah virus. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus
rather than a war. Menurut Bill Gates lagi, organisasi dunia banyak menghabiskan duit untuk mencipta teknologi pertahanan dari serangan nuklear, tetapi pelaburan untuk mencipta ataupun mengenal pasti cara untuk memberhentikan sesebuah epidemik belum lagi dicipta. Dan katanya lagi, kita belum bersedia untuk berhadapan dengan epidemik yang seterusnya. We've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Ini semua adalah ucapan dari tahun 2015 dahulu, 5 tahun yang lalu sebelum coronavirus dikenal pasti. Tujuan utama kenapa Bill Gates berucap di TED Talks adalah untuk menimbulkan kesedaran supaya kita membuat persiapan awal. Masa tu, tiada orang yang kisah sebab ialah belum jadi kan. Membawa kita ke bulan 10 tahun 2019 ataupun bulan Oktober, bila Bill Gates seakan-akan tahu yang coronavirus akan merebak dalam masa terdekat dan membunuh jutaan penduduk dunia. Dengan itu, organisasi The Johns Hopkins Center for Health Security dengan kerjasama World Economic Forum dan juga Bill dan Melinda Gates Foundation telah menganjurkan event ataupun acara yang dikenali sebagai event 201. Ini adalah satu acara latihan di mana peserta acara terdiri daripada ketua-ketua dunia ataupun ketua organisasi penting dunia, di mana mereka akan membincangkan apa yang perlu mereka lakukan kalau coronavirus ini tersebar. Siapa yang sangka beberapa bulan selepas itu, iaitu pada bulan Disember 2019, barulah coronavirus dikenal pasti dan ia disahkan menjadi sebuah epidemik oleh World Health Organization pada 12 Mac 2020. Kembali ke tahun 2020, apa yang Bill Gates cakap pada tahun 2015 dahulu menjadi kenyataan, di mana dunia memang tidak bersedia untuk menangani epidemik ini. Semasa video ini dibuat, rawatan belum lagi ditemui. Dengan kes rawatan semakin meningkat dan meningkat, apa yang digeruni oleh Bill Gates 5 tahun dahulu kini menjadi kenyataan. Mungkin ramalan Bill Gates ini masuk akal. Kenapa? Sebab dia menggunakan simulasi untuk meramalkan apa yang terjadi. Apa yang tidak masuk akal ialah ramalan yang seterusnya, iaitu coronavirus di dalam siri Korea 2018. Yang ini melibatkan sebuah drama Korea yang dikenali sebagai My Secret Terrace yang diterbitkan pada tahun 2018 dahulu dan disiarkan di Netflix. Secara ringkasnya, ini adalah siri tentang seorang ejen yang di dalam misi merungkai kematian suaminya. Di satu episod, lebih tepat lagi di episod ke-10, sebuah virus merebak dengan pantas dan mereka harus mengkuarantinkan diri di rumah selama 14 hari. Dan virus ini dikenali sebagai coronavirus. 그보다 더 심각한 건 코로나바이러스는 평균 2일에서 14일의 잠복기를 거치지만 이건 노출된 후 단 5분 내에 폐를 직접적으로 공격하도록 인위적으로 변종을 했어요. Persoalannya, macam mana terma coronavirus ini boleh wujud pada tahun 2018, padahal ianya hanya dikenal pasti hanya pada tahun 2019. Virus ini boleh bermutasi dan lebih teruk daripada wabak MERS dan juga SARS. Menurut plot siri itu lagi, genetik asal coronavirus sebenarnya telah diubah supaya kadar kematian mereka yang dijangkiti ialah 90%, sementara kadar kematian MERS ataupun SARS hanya 20% sebelum ini. Dan coronavirus ini mempunyai tempoh inkubasi 2 sehingga 14 hari dan menyerang saluran pernafasan. Pelik, bila dialog tahun 2018 ni, apa yang terjadi di dalam siri My Secret Terrace ni menjadi kenyataan pada tahun 2020. Dengan itu, wujudlah teori ganjil yang kononnya pengarah siri tersebut, Park Sang-hun dan penulis Oh Ji-young, kononnya boleh meramal masa hadapan ataupun mereka memang tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Begitu juga ada yang menganggap ini hanyalah pesanan subliminal mereka kepada orang awam. Namun begitu realitinya, coronavirus bukanlah sesuatu yang baru. Coronavirus adalah jenis keluarga virus yang telah ditemui sejak dari tahun 2002 lagi.
dan ia pula terbahagi kepada beberapa jenis termasuk SARS, MERS dan yang terbaru ialah COVID-19. Itulah sebab kenapa terma coronavirus digunakan di dalam dialog siri tersebut dan ia tidak semestinya merujuk kepada COVID-19 yang baru sahaja ditemui pada bulan Disember 2019. Itu dia 3 ramalan yang telah dibuat sebelum coronavirus dikenal pasti lagi. Apa pula pendapat anda tentang ramalan-ramalan ini? Adakah ia sebuah kebetulan ataupun memang orang-orang yang meramal virus-virus ini tahu apa yang akan terjadi? Mungkin ada ramalan-ramalan lain yang saya terlepas ataupun maklumat-maklumat yang saya terlepas di dalam video ini. Bolehlah kongsikan maklumat-maklumat tersebut di ruangan komen di bawah. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada setiap hari. Dan kalau anda mahu saya merungkai topik-topik tertentu, tinggalkan juga cadangan anda di ruangan komen di bawah. Apapun, akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi Gubi Go, menarik setiap hari.